Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Selamat datang ke Tadabbur Center. InsyaAllah pada malam ini, seperti mana yang telah diberitahu, kita masuk ke teguran Allah kepada Nabi SAW, siri yang keempat. Siri yang keempat, dengan kata lain, saya sengaja mengambil satu teguran demi satu teguran. Maka teguran yang saya ambil adalah tidak mengikut turutan Al-Quran, tetapi mengikut suka hati saya. So, kali ini kita ambil teguran yang keempat, yang bila saya baca, ia sangat simple, tetapi ia memberi kesan kepada Nabi SAW, sehingga Allah menurunkan di antara surah yang sangat menjadi, kita katakan, kajian para ahli Quran dan ahli tafsir, dan di dalamnya tersingkap pelbagai rahsia. Dan kalau di Malaysia banyak di antaranya telah kita buat seminar, kita buat kelas dan sebagainya untuk kita mengenali lebih dekat berkaitan dengan surah Al-Kahfi. Maka kali ini teguran Allah kepada Nabi SAW, teguran sangat lembut, tetapi Allah Ta'ala menegur Nabi dengan menurunkan satu surah, iaitu surah Al-Kahfi dan sebahagian ayat daripada surah Al-Isra. Maksudnya bukan calang-calang lah apabila teguran ini kepada Nabi SAW oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah tegur pada 2 ayat sahaja, tetapi selainnya Allah mendatangkan lebih daripada 100 ayat kepada Nabi SAW. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, suka untuk saya ulang kembali, Nabi SAW ditegur oleh Allah. Adakah Nabi buat salah? Nabi, jumhur ulama menyatakan bahawa Nabi tidak membuat apa-apa kesalahan yang boleh ditegur. Maksud dia, yang selayaknya, memang Allah selayaknya menegur Nabi, tetapi teguran itu bukan kerana Nabi buat salah, tetapi teguran itu lebih pada melihat pemilihan yang Nabi buat. Dan saya ada kata hari itu pada siri yang pertama, ia berbentuk pemilihan. Maksud dia, kalaulah kita petang tadi kita jogging, kan, pusing playground dan sebagainya, kita jogging 3 km. Habis jogging kita balik rumah, kita nak minum air. Dalam peti ais kita tu ataupun atas meja ada 4 ataupun 3 pilihan. Kita boleh minum fresh orange, kita boleh minum air grapes, kita boleh minum air jagung, air tebu tepi jalan, kita boleh minum air kosong. Maka di situ kita perlu decide yang manakah yang terbaik. Kita boleh minum salah satu pada 4 pilihan tadi, dan hukumnya adalah harus. Tetapi di sana ada yang ahsanul ikhtiyar, ada benda yang terbaik yang perlu kita pilih pada waktu tu. Maka kita katakan, walaupun air lain adalah okey, tidak ada masalah, tetapi yang terbaik adalah air kosong, kan? Maka itu pilihan kita. Dan dengan kita tidak memilih air yang lain, tidak bermaksud air yang lain itu busuk, air lain itu tidak halal, haram dan sebagainya. Maka itu adalah pilihan. Begitu juga dengan Nabi SAW yang sebelum ini kita berbicara tentang dalam perang Badar.
Umar Al-Khattab memberikan pandangan, Abu Bakar As-Siddiq memberikan pandangan, Umar kata bunuh terus semua mereka, dan Umar memberikan suggestion, engkau Ali, engkau bunuh abang kau. Bunuh abang dia, ada 2 orang dalam tawanan perang Badar. Dia suruh Ali, engkau bunuh ni, engkau bunuh. Aku bunuh bapa saudara aku. Umar nampak ganas. Abu Bakar bagi pandangan agak lunak. Kita ampunkan mereka, mereka bayar kepada kita fidyah, 1 kepala 1000 dirham, la'allahum yahtadun. Semoga Allah Ta'ala memberi hidayah kepada mereka. Tuan-tuan, kita nampak boleh? Nampak pandangan Abu Bakar lah. Tapi Allah Ta'ala turunkan ayat Quran surah Al-Anfal ayat 68. Apabila Allah menyebut, Allah kata, ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna 'arada ad-dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Allah Ta'ala tegur Nabi, Allah Ta'ala indirect, tak sebut kata wahai Muhammad, tak. Allah Ta'ala kata tidak pernah ada dalam sejarah mana-mana Nabi mengambil tawanan perang sebagai tebusan, melainkan mereka semua dibunuh kesemuanya di medan perang, hatta yuskhina fil ard. Kemudian Allah Ta'ala tegur, bukan tuju kepada Nabi, tuju kepada semua, turiduna 'aradad dunya, kamu semua nakkan dunia, wallahu yuridul akhirah, tapi Allah, aku nakkan hari akhirat, wallahu azizun hakim, Allah maha bijaksana, Allah maha berkuasa, maha bijaksana. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. So, ayat tu turun kepada Nabi SAW dalam keadaan kita merasakan pandangan Abu Bakar tu pandangan yang kena dengan jiwa kita, dan Nabi SAW pilih pandangan tersebut. Kalau tuan-tuan tengok balik apa yang kita bincangkan pada siri yang pertama itu, saya bincangkan dengan agak panjang berkaitan dengan peristiwa tersebut, yang mana last sekali Allah Ta'ala menyatakan sebenarnya pandangan Umar itu betul, tetapi ia berkaitan dengan keghaibiyat. Kita nampak pandangan Abu Bakar lah, dan itu memang Rasulullah guna pakai, dan itu adalah pandangan majoriti, dan ulama mendatangkan 8 sebab kenapa Nabi SAW pilih pandangan Abu Bakar, dan pandangan Abu Bakar tidak salah. Ada 8 justifikasi diberikan kenapa. Di antaranya, ia adalah SOP Allah. Allah sendiri yang telah meletakkan SOP-nya apa? Wa amruhum syura bainahum. Allah kata kamu semua bermesyuaratlah di kalangan kamu. Maka Nabi buat mesyuarat. Siapa yang suruh buat mesyuarat? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hasil daripada apakah keputusan tersebut? Ia adalah hasil dari mesyuarat bersama dengan Umar, bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan sahabat yang lain. Kemudian Nabi SAW memberikan justifikasi pandangan Abu Bakar pun betul, pandangan Umar pun betul. Tapi last sekali Nabi lebih ana umilu, aku lebih tendensi aku lebih memilih pandangan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi SAW. Itu peristiwa yang pertama yang kita bincangkan itu. Yang kedua, peristiwa Yazid bin Samin, iaitu Yazid bin Samin ni dikenakan, maksudnya ada orang yang telah buat fitnah kepada dia. Yazid bin Samin ni adalah orang Yahudi. Siapa yang buat fitnah? Bushair, ataupun dengan nama lain Ibn Ubayriq. Dia adalah Islam tapi munafik, dan dia telah memfitnah. Sebenarnya dia yang mencuri baju besi tersebut, tapi apabila orang dah tahu dia mencuri baju besi tersebut, dia buat, orang istilah orang sekarang, dia buat take kat orang lain. Dia buat apa? Dia ambil baju besi kat rumah dia pergi letak kat rumah orang Yahudi tu. Last sekali mereka bersepakat, satu keluarga, apa kata kita sepakat, kita bagi tahu dekat Nabi bahawa bukan aku yang curi, bukan daripada keluarga Ibn Ubayriq, tapi orang Yahudi tu yang curi. Dan Yahudi dengan Islam memang bermusuh selama ini. Maka diambil kesempatan tersebut, yang mana last sekali Nabi tak tahu, sebab perkara ghaib di belakang Nabi tidak tahu apa-apa, yang menyebabkan last sekali Nabi SAW menyokong Ibn Ubayriq yang munafik ini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat teguran, menyatakan bahawa mereka itu adalah pengkhianat. Siapa yang pengkhianat ni? Orang Islam sendiri. Tetapi Allah membela orang Yahudi. Kerana apa? Kerana kebenaran. Yang tu teguran yang kedua.
Teguran yang ketiga saya dah lupa, padahal baru ni. Teguran yang ketiga apa dia? Cik Sydah tu datang. Yang ketiga berkaitan dengan isteri Nabi SAW yang ada perasaan jealous. Kita tahu isteri Nabi ada ramai. Ketika mana di Madinah, saya terlupa datangkan apa nama contoh. Oh, bukan. Okey, yang ketiga berkenaan dengan isteri-isteri Nabi SAW, dan dua orang yang menjadi fokusnya adalah Aisyah dan Hafsah. Apabila Aisyah dan Hafsah telah bersepakat sekiranya Nabi SAW datang ke rumah kita, kita kena sepakat untuk buat satu ayat yang standard terhadap Nabi SAW. Ayat standard tu macam mana? Ayat standard, kalaulah Nabi datang kepada rumah kita, kita buat ayat Ya Rasulullah, akalta maghafir, kan? Aku telah bau, dia kata, aku bau daripada mulut kamu, bau maghafir. Baik, kisah dia apa dia? Maghafir ni ialah sejenis cecair yang manis, diambil pada satu pohon di tanah Arab. Dikatakan ada pohon tersebut ada di padang pasir, dan walaupun manis tetapi bau je busuk. So di kalangan isteri-isteri Nabi ni ada seorang isteri yang sangat pandai mengambil hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi dia punya setiap hari baginda punya rutin adalah suka menziarah orang, di antaranya ziarah isteri-isteri Nabi. Dan Nabi ziarah-ziarah selepas asar tu, di antara rumah yang mesti Nabi pergi ialah rumah Zainab. Dan Zainab ni apabila Nabi pergi rumah dia, dia mesti sediakan satu yang lain pada orang lain, iaitu bagi minum asal. Asal tu pada tuan-tuan, asal lah, madu. Madu ni Nabi sangat suka, sehingga kan isteri Nabi perasan, Hafsah dan Aisyah perasan. Dan Hafsah dan Aisyah, yang ni saya nak tunjuk sikit. Tuan-tuan, yang ni masjid Nabi lah. Ni masjid Nabi. Yang ni, sini adalah mimbar, sini adalah rumah Aisyah. Okey, sini ini dinamakan Raudah min Riyadil Jannah. Ma baina minbari wa baiti adalah mimbar, Raudah min Riyadil Jannah. Baik. So, kalau kita pergi masjid Nabi, masuk Raudah, ni kita panggil tiang-tiang ni kita panggil ustuwanah. No? Kalau kita keluar ni, kita pergi nak bagi salam dekat Nabi kan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Katakanlah ini adalah Darihah, makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Abu Bakar, ada Umar. Baik. Ketika mana kita duduk kat depan, Assalamualaikum ya Rasulullah, orang lelaki lah sudah dapat kan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ketika mana kita sedang berdiri itu, kita berdiri di sini. Ini adalah gambaran apa? Rumah Hafsah bin Abi Bakar. Ini ialah rumah apa? Ini ialah rumah Rasulullah, rumah Aisyah. Berapa ukuran? 4.5 meter, darab 3 meter. Itu ialah rumah Nabi SAW. Boleh bayang tak ruang yang Nabi SAW ada? Tapi dalam Quran sebut apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang terbaik ada pada Nabi. Contoh apa yang terbaik? Rumah kecil, rumah kita besar lagi, kan? Tetapi ruang dan peluang digunakan oleh Nabi SAW untuk tunjuk kepada kita bahawa Nabi SAW datangkan kepada kita bukan harta yang nak diberikan kepada kita, tetapi lebih bernilai daripada semua itu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian apabila mereka komplot kepada Nabi SAW, Nabi terperdaya
dan Nabi tak tahu apa-apa. Sehingga kan last kali Nabi telah bersumpah, aku tak akan minum madu dah. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua berkaitan dengan Maryah Qibtiyah. Nabi kata, aku tak akan sentuh dah hamba ni yang telah dihadiahkan oleh seorang hakim. Apabila Hafsah dia jealous dan dia ditekan Nabi, sehingga kan last kali, tuan-tuan, kalau kita baca surah yang kita bincangkan hari itu, surah At-Tahrim, sebelumnya surah At-Talaq. Apakah hubungannya? At-Talaq menceritakan bagaimana berlaku talak, yang mana Nabi telah mentalakkan siapa? Hafsah. Oleh kerana peristiwa ni, peristiwa yang kita bicarakan minggu lepas. Tapi saya tak sentuh tentang Nabi mentalakkan Hafsah tu. Saya just sekadar cerita tentang teguran Allah kepada Nabi SAW, tapi lebihnya teguran kepada isteri-isteri baginda SAW. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masa kita berjalan, kita tahu Nabi maksum, kan? Apakah dalil Nabi maksum? Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala telah memelihara Nabi SAW daripada terjebak dengan maksiat. Di antaranya banyak dalil, lebih pada 3 menyatakan 3 kali, lebih pada 3 kali Nabi SAW ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila ada majlis keraian yang berbentuk tarian-tarian yang sebagainya, yang menyebabkan ia dikategorikan sebagai lara, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah mentidurkan Nabi SAW. Yang tu terjadi sebelum Nabi menjadi Nabi lagi, no? Kemudian apa lagi peristiwanya? Saya bagi 2. Yang satu lagi, Nabi SAW sendiri menyatakan bahawa ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jin. Nabi kata dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi kata semua di kalangan kita manusia, semua diutuskan seorang, masing-masing ada seorang satu qarin. Kita ada qarin di dalam diri kita. Qarin ni apa dia? Jin. Kita ada jin ni, jangan takutlah, memang ada jin. Baik. Jin ni apa dia? Baik. Jin ni yang akan sentiasa apa? Ia akan sentiasa menyuruh kita untuk melakukan kebejatan. Kemudian sahabat-sahabat Nabi SAW tanya, wa iyyaka ya Rasulullah, ya Rasulullah, kamu cerita tentang jin ni ataupun qarin ni ada di dalam diri kita setiap orang? Ya, adakah kamu juga ya Rasulullah? Nabi SAW kata, wa iyaya, ya, aku pun ada. Illa annallaha a'anani, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah membantu aku. Alaihi fa aslam, ke atasnya Allah Taala telah mengislamkan jin tersebut. Fala ya'muruni illa bi khairin, dan jin tersebut tidak akan suruh aku buat kecuali benda yang baik-baik belaka. Maksud dia, kita dah buat jahat ni, ada was-was tu daripada mereka lah, no? Sebab itu syaitan ataupun jin ni, syaitan ni adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang paling banyak disebut tentang mereka ni. Kebetulan saya buat research untuk master saya, tajuk saya Al-Makir wal-Makirun fil Khitab Al-Qurani. Al-Makir daripada perkataan makara. Makara apa? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang yang membuat plot. Dan macam mana? Makar dalam bahasa Indonesia makar, bahasa Arab makar, bahasa Melayu saya tak jumpa perkataan dia lah. Komplot, lebih kurang itu plot lah, nah? Rancangan jahat, gitu. Deception, no? Rancangan jahat kepada mereka, kepada Nabi dan Islam. Siapakah Al-Makir dalam Quran? Bila kita study ayat-ayat dalam Quran, perkataan makar disebut dalam pelbagai bentuk, ada 46 kali dalam 23 ayat. Dan ranking yang pertama adalah syaitan. Yang kedua ialah Al-Yahud. Yang tu yang saya ingat. Yang selainnya saya tak ingat. Saya dah buat 5-6 tahun lepas. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baik.
Yang tu yang di antara yang kita boleh katakan bahawa Nabi SAW tidak akan melakukan apa-apa kesalahan dalam bentuk dosa. No? Baik. Kemudian dari sudut penyampaian, adakah Nabi pernah buat silap apabila menyampaikan syariat berbentuk agama ni? Tak. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan jaminan kepada Nabi SAW bahawa apa yang disampaikan dalam bentuk keagamaan, akidah, syariat dan sebagainya, Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan bahawa Nabi SAW tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan apa-apa kesalahan. Surah Al-Ma'idah ayat 68, Allah kata, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan wahai Rasul, sampai Rasulullah, wahai Rasulullah, sampaikan apa yang telah diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Kamu sampai, sekiranya kamu tidak sampaikan, bermaksud kamu tidak sampaikan risalah Allah, wallahu ya'simuka minan nas. Allah sendiri menyatakan, aku ya'simuka, aku akan menjaga kamu daripada apa-apa bentuk yang tidak baik daripada orang, termasuk daripada syaitan. Syaitan, tadi Nabi sendiri telah menyatakan dalam hadis yang sahih bahawa aku tidak disuruh melainkan untuk melakukan kebajikan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kali ini siri yang keempat kita membincangkan tentang Nabi SAW terlupa sebut satu saja benda, insya-Allah. Nabi lupa sebut insya-Allah. Allah turunkan satu surah, bukan surah Inna A'tainakal Kautsar, tapi Allah turunkan surah Al-Kahfi. Baik, so kita tidak membincangkan tentang apakah isi kandungan kahfi, tetapi kita membincangkan tentang kenapa ia diturunkan kepada Nabi SAW. Apa masalahnya Nabi lupa sebut insya-Allah kan? Ada cerita dan ada beberapa cerita yang bukan saja Nabi terlupa sebut insya-Allah, ada beberapa orang Nabi terlupa menyebut insya-Allah. Baik, kita pergi kepada ayat. Kita akan tengok dua ayat. Dua ayat ni adalah bab yang utama, ayat 23 dan ayat 24. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Dan janganlah engkau berkata mengenai sesuatu yang hendak dikerjakan. Maksudnya, kalau kamu nak buat sesuatu, wahai Nabi Allah, inni fa'ilun, nak kata aku nak buat ni, fa'ilun dzalika ghadan, esok aku akan buat benda ni, esok aku akan buat benda ni. Fa'il dengan kata lain, dengan sangat meyakinkan, esok pastinya aku akan buat benda ni. Baik, illa insya Allah, melainkan kata Allah, hendaklah kamu serta berkatakan ataupun sertakan dengan perkataan bimasyiatillah, ataupun menyatakan insya-Allah. Baik, dan ingatlah serta sebutkanlah akan Tuhanmu, wazkur rabbaka in nasita, sebutlah Tuhan kamu apabila kamu teringat daripada apa yang telah kamu terlupa. Maksudnya Allah Ta'ala tahu nasita, kamu telah terlupa wahai Nabi. Wa qul asa an yahdiyani rabbi la aqraba min hadha rasyada. Mudah-mudahan Tuhanku melimpahkan, Tuhanku memimpinku ke jalan petunjuk yang lebih dekat dan lebih terang dari ini. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dua ayat ini adalah ayat teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia daripada surah Al-Kahfi ayat 23 dan ayat 24. Daripada 112 ayat, dua ayat ni je yang Allah nak tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mulakan cerita, sebab nuzul diriwayatkan daripada Ibn Ishaq, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa golongan Quraisy, benda ini terjadi pada tahun terakhir ketika mana Nabi berada di Mekah. Baik, kita tahu peribadi Nabi, personality Nabi adalah seorang Al-Amin, tak pernah menipu.
Dan Nabi berjanji dengan orang, tak pernah Nabi tak tunaikan. Semua hajat orang Nabi berjaya tunaikan. Siapa yang susah, Nabi tolong. Baik, siapa yang tengok Nabi, semua orang suka. Baik. Tapi Quraisy telah mengadakan satu perjumpaan di kalangan mereka. Dikatakan telah mengadakan perjumpaan di Darun Nadwah. Tuan-tuan, Darun Nadwah ni parlimen lah. Parlimen yang telah menempatkan ketua-ketua kabilah ni bincang tentang Muhammad je. Tak ada bincang masalah tentang Muhammad ni. Muhammad ni diorang pening lama dah. Maka diorang bincang, kita dah bagi tekanan kepada Muhammad cukup banyak. Kita dah bagi pelbagai jenis tawaran kepada Nabi SAW, kepada Muhammad. Tetapi mereka merasakan kita kena ubah. Daripada kita memberikan tekanan fizikal, tekanan ekonomi, kita kena ubah. Maka apa yang mereka buat? Ba'asat Quraisyun An-Nadhr bin Haris wa Uqbah bin Abi Mu'ayth. Mereka telah decide untuk hantar dua orang. Satu An-Nadhr bin Haris, yang kedua Uqbah bin Abi Mu'ayth. Baik, dia orang hantar ni untuk apa? Dia orang hantar pergi bertemu dengan orang Yahudi di Madinah. Sebab dia orang ni orang Mekah. Sebab apa dia orang hantar ke Madinah? Sebab dia orang tahu, mereka ni tahu, orang Arab Quraisy Mekah tahu, orang Yahudi di Madinah adalah orang yang berilmu. Dan mereka tahu bahawa orang Yahudi adalah orang yang paling alim sekali berkenaan tentang Nabi-Nabi dan perutusan Nabi yang terakhir. Apabila tiba-tiba Muhammad menyatakan bahawa aku adalah Nabi, ana abduhu wa rasuluh, aku adalah hamba Allah dan aku adalah Rasulullah, ia memberikan satu kita katakan kejutan kepada orang Arab. Sebab tiba-tiba tak pernah, dah beberapa lama sejak Ibrahim alaihissalam tak ada orang yang mengaku Nabi. Tiba-tiba Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaku jadi Nabi. Diorang tak boleh nak terima, dan Nabi menentang banyak perkara yang menyebabkan, okey tak apa, kita hantar dua orang ni, An-Nadhr bin Haris dengan Uqbah bin Abi Mu'ayth, pergi berjumpa dengan orang Yahudi yang alim. Sebab apa? Yas'aluhum an Rasulillah, tanya berkaitan dengan berita Nabi-Nabi ni. Sebab mereka tak ada maklumat, maka mereka bertanya kepada mereka, kepada orang ahbar. Ahbar ni maksud dia pendeta Yahudi. Maka mereka bertolak ke Madinah, bertanya kepada pendeta Yahudi. Maka pendeta Yahudi itu telah menyatakan, apa dia? Telah menyatakan bahawa macam ni, Taurah telah bagi tahu kepada kami, The Old Testament telah menyebut bahawa kalau ia adalah Nabi yang terakhir, maka tanyakan 3 soalan ini. Kalau dia boleh jawab 3 soalan ini, maka confirm dia memang adalah seorang Nabi dan adalah Nabi yang terakhir. Maka mereka kutip benda tersebut dan mereka balik ke Mekah. Apabila mereka balik ke Mekah, mereka tanya 3 perkara. Apakah 3 perkara tersebut? Saluhu an fityah qad zahabu fid dahril awal. Soalan yang pertama, tanya kepada Muhammad, wahai Muhammad, siapakah mereka golongan remaja ataupun pemuda daripada zaman yang awal-awal dulu yang telah lari, dan dia tidak sebut lari pergi ke mana, no? Yang kedua, dia sebut dia kata tanyakan kepada Muhammad itu, siapakah remaja ataupun pemuda-pemuda yang lari tersebut, apa yang mereka telah buat dan apa conversation yang berlaku di kalangan mereka. Maksud dia soalan ni detail, no? Yang kedua, kamu kena tanya Muhammad itu, tanyakan tentang rajulun tawaf, seorang lelaki yang mana telah berjalan mengelilingi dunia.
Balaghal masyariqi al-ardi wa magharibiha, dia telah sampai kepada timur sehingga ke barat. Dan yang ketiga, tanya dia apa itu roh. 3 soalan. Soalan yang pertama pada tadi, soalan yang pertama tanya tentang siapakah golongan pemuda yang telah larikan diri, yang telah berlaku sesuatu kepada mereka, kenapa mereka lari, dan apa perkataan yang mereka telah sebut yang telah dirakamkan. Hanya Nabi saja yang tahu. Yang kedua, tanya seorang lelaki yang telah mengelilingi dunia daripada timur sehingga ke barat, siapakah lelaki tersebut? Dan yang ketiga, tanyakan kepada Muhammad itu tentang roh, apa itu hakikat roh. Maka mereka tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi adalah Nabi. Nabi adalah Rasulullah. Bila kita mengucap, kita baca dalam solat kita pada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi itu adalah hamba Allah. Nabi adalah Rasulullah. Baik, maka ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, agak-agak Nabi boleh jawab tak? Nabi tak boleh jawab, sebab Nabi tidak ada ilmu tentang perkara tersebut. Sebab ia adalah perkara yang ghaib, kecuali Allah Ta'ala bagi tahu, maka baru Nabi tahu. Tapi apabila tiga soalan ni ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak boleh jawab tiga-tiga. Baik, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi tak boleh jawab? Nabi kata, ukhbirukum bima sa'altum anhu ghadan. Aku akan bagi tahu dekat kamu jawapan esok. Nabi kata aku akan bagi tahu, tapi esok. Wa nasiya an yaqula insya-Allah. Tapi Nabi terlupa sebut apa? Insya-Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah pengajaran kepada Nabi? Allah Taala tak turunkan jawapan tu esok, dan Allah tak turunkan jawapan tu malam tu. Tunggu lusa, Allah Taala tak turunkan. Tunggu hari yang ketiga, Allah Taala tak turunkan. Hari yang keempat, Allah Ta'ala tak turunkan. Hari yang kelima, Allah Ta'ala tak turunkan. Hari yang keenam, tak turunkan. Hari yang ketujuh, tak turunkan. Kacau Nabi. Sebab apa? Huwa al-amin. Nabi seorang yang beramanah, tak pernah tipu orang. Tapi esok apabila dia orang datang kepada Nabi SAW, tanya apakah jawapannya wahai Muhammad, Nabi tak boleh bagi tahu jawapan. Menyebabkan Nabi SAW tunggu agak-agak berapa hari? 15 hari. Baru Allah Subhanahu wa taala turunkan jawapan tersebut dalam bentuk surah Al-Kahfi dan ayat daripada surah Al-Isra. Satu, pengajaran kepada Nabi, Nabi tak sebut insya-Allah. Allah nak ajar Nabi, tegur Nabi dengan tak turunkan jawapan 15 hari. 15 hari ni diberikan tekanan. Semua orang tak suka pada Nabi. Orang Arab Quraisy waktu tu ramai yang menolak Nabi. Menyebabkan apa? Nabi rasa sedih dan tertekan. Syaqqa alaih, Nabi rasa sempit dada dia. Satu, bagaimana nak berhadapan dengan Quraisy. Yang kedua, berhadapan dengan orang Islam sendiri. No? Baik. Maka berita tentang Nabi tak boleh jawab soalan ni dihebohkan, diviralkan dalam Facebook, dalam WhatsApp, Instagram apa semua. Maksudnya tak ada satu Mekah tahu bahawa Muhammad ni tipu kita. Baik. So sebab apa Muhammad dikatakan tipu? Sebab memang Muhammad kata esok aku nak bagi tahu. Menyebabkan Nabi SAW sangat-sangat sedih. Tapi kesedihan tersebut terubat dengan penceritaan di dalam surah Al-Kahfi. Nah, kita tak bincangkan apa yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi. Cuma sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, yang pertama daripada apa yang kita ceritakan tadi, yang pertama kita tahu sejak zaman Nabi SAW
orang Yahudi diiktiraf sebagai bangsa yang berilmu. Sebab itu Arab Quraisy pergi belajar dengan siapa? Pergi belajar dengan Yahudi. Yang tu kita kena akui bahawa orang Yahudi adalah orang yang berilmu. Banyak rahsia yang disimpan oleh orang Yahudi, sehingga kan orang Arab Quraisy pun terkejut, apa jenis soalan ni? No? Baik. Kemudian kita katakan bahawa orang Yahudi ni banyak rahsia dan kod-kod rahsia yang diberitahu apabila bersungguh-sungguh untuk dapatkan pada diorang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Zaid bin Thabit, salah seorang sahabat Nabi, digalakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengaji bahasa Ibrani, bahasa Hebrew, no? Baik, Zaid bin Thabit dia boleh berapa bahasa? Dia boleh 6 bahasa untuk memudahkan kerja dakwah. Baik. Kemudian Allah, siapa yang bagi lupa ni? Kisah Nabi ni terlupa, nak kata insya-Allah esok aku akan bagi tahulah jawapan. Sepatutnya macam tu. Sebab jawapan tu nak diberi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tahu hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi. Maksud dia Nabi ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi tidak pernah lekang pada mulutnya beristighfar kepada Allah. Nabi sehari semalam hanya memikirkan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap benda yang kita buat semua ada doa. Doa ni minta kat siapa? Minta kat Allah. Tapi satu saja Nabi terlupa. Apa dia? Terlupa, ditakdirkan oleh Allah. Nabi terlupa menyebut insya-Allah. Allah Ta'ala teguran dia setengah bulan, tak bagi jawapan. Tertekan Nabi SAW. Maka kita bincangkan dekat sini, persoalan orang Yahudi tanya soalan tu kepada Nabi. Nabi tak tahu jawapan. Orang Yahudi tahu jawapan tak? Agak-agak tuan-tuan, orang Yahudi tahu tak jawapan tu? Baik, kita bincangkan kemudian. Baik. Nabi SAW, kalau kita melihat kepada ayat surah yang sama, ayat yang sebelumnya, ayat yang sebelumnya, mereka bertanya soalan tu, bertanya tentang Ashabul Kahfi. Soalan yang pertama, siapakah golongan mereka yang lari? Apakah conversation yang ajaib di antara mereka? Siapakah mereka? Yang pertama ialah Ashabu Al-Kahfi. Semua ada dalam surah Al-Kahf. Yang kedua, siapakah lelaki? Rajulun tawaf. Rajulun tawaf, dia jalan daripada mana? Bainal masyariqi ila magharibiha, daripada timur hingga ke barat. Siapakah? Zulqarnain, dalam surah Al-Kahfi. Yang ketiga, ruh. Pertanyaan berkaitan dengan ruh. Apa itu hakikat ruh? Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tahu jawapan. Maka Allah turunkan dalam surah Al-Isra. Dalam surah Al-Isra. Baik. Kejap lagi kita akan tengok surah Al-Isra itulah. Cuma ayat yang ke-22 ni, kita secara ringkasnya, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan ayat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Allah Taala tegur? Sebab kita nak tengok apakah teguran tersebut. Apakah teguran tersebut? Maka teguran tersebut berlaku pada ayat yang ke-22 juga terkandung. Apabila kita tengok, sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajma bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qul rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumarihim fihim illa mira'a zahiran wa la tastafti fihim minhum ahada. Baik,
yang atas tu berkenaan dengan ada pandangan yang menyatakan bahawa siapa mereka berapa bilangan, ada yang kata 3, ada yang kata 5, ada yang kata 7, dan yang ke-8 ataupun yang ke-6 dan yang ketiga itu adalah anjing. Baik, itu bukan perbincangan kita pada malam ni. Cuma itu yang Allah Subhanahu Wa Taala tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga menegur kita. Apabila Allah Taala kata qul rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil, katakan kepada mereka yang bertanya berapa bilangan mereka, 3 ke 5 ke 7, katakan kepada mereka bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui dan maha mengetahui berkaitan dengan berapa bilangan mereka, dan hanya sebahagian kecil saja yang betul-betul mengetahui akan hakikat tersebut. Fala tumari fihim. Baik, ini adalah teguran yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala kata apa? Fala tumari fihim illa miraa. Allah kata janganlah engkau berbahas dengan sesiapa pun mengenai mereka melainkan secara bahasanya, iaitu secara sederhana ataupun secara nyata. Maksud dia nak bincang, mestilah orang yang kita nak bincang tu orang tu memang bahagian tersebut, orang yang alim. Yang kedua, jangan bincang perkara yang kita tidak tahu. Jangan bincang perkara yang kita hanya just agak-agakkan saja. Bermaksud agakkan itu zan, dan ilmu itu terbina di atas hujjah yang yakin. Maka jika kita tak yakin, jangan kita berdebat dengan perkara tersebut. Itu kata Allah Subhanahu Wa Taala teguran yang pertama. Yang kedua, wala tastafti fihim minhum ahada. Teguran yang kedua yang Allah tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan minta penjelasan mengenai hal mereka kepada seseorang daripada mereka, iaitu orang yang membincangkan. Siapakah orang yang bincangkan ni, tuan-tuan? Ni adalah orang Yahudi. Baik, ini adalah secara tidak langsung menegur kita berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan riwayat Israiliyat. Dalam kisah Ashabul Kahfi banyak kisah Israiliyat yang patut kita tak perlu ambil tahu, yang kita duk sibuk-sibuk ambil tahu. Dalam Quran banyak hanya sebut kita tahu manhaj Al-Quran tak banyak menyebut musammayat, nama-nama, tapi hanya menyebut karakter-karakter. Sebab Al-Quran melihat bahawa karakter itu penting berbanding dengan nama-nama. Sebab itu apabila itu kita bincangkan tentang Yusuf alaihissalam, tidak disebut siapakah wanita, namanya Imratul Aziz, disebut Imratul Aziz, dan tidak menyebut nama Zulaika ataupun Zalika, kan? Zalika dalam lagu, tapi Zulaika ke Zalika tak disebut, kan? Begitu juga dengan kisah Malikatus Saba, kan? Dalam kisah Nabi Sulaiman dengan Malikatus Saba tidak disebut akan siapakah namanya, sama ada Balqis dan sebagainya. Sebab musamayat itu tidak dilihat sebagai penting. Yang penting itu ialah apakah karakter yang dibawa itu yang boleh kita ambil manfaat daripada dia. Apa yang tidak baik kita tinggalkan, apa yang baik kita jadikan panduan. Baik. Yang ketiga, Allah Taala tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Allah Taala tegur, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Nabi tegur tu ayat bahawa kalau kamu nak buat sesuatu esok, jangan terus kata okey kita buat esok, kecuali dengan mendatangkan ayat ta'liq. Maksud dia diikat dengan perkataan apa? Bi masyiatillah, ataupun dengan sebut insya-Allah. Maka insya-Allah adalah teguran yang terakhir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surah ini. Maka apabila kita melihat kepada apa yang didatangkan, apakah teguran Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah satu bentuk teguran keras kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Oh tidak. Allah Taala lapik dengan kata apa? Allah Taala kata wala taqulanna li syai'in illa inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Allah Taala, walaupun Allah Taala tegur, tapi tengok ayat selepas dia, wazkur rabbak idza nasita. Ketika mana kamu lupa, kata Allah, contoh dia,
Contoh dia macam ni. Kita buat sesuatu, kita kata esok kita akan adakan kuliah di sini juga pukul 8 malam. Saya kata macam tu. Saya tak sebut insya-Allah. Kemudian saya keluar, saya start kereta apa semua, sampai kat rumah, Allah, aku lupa sebut insya-Allah. Maka dalam waktu ketika mana kita ingat tu, kita kata kat diri kita, insya-Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menerimanya walaupun infisal, walaupun terpisah jauh. Boleh dapat tuan-tuan? Maksud dia, yang ni teguran ni bukan kepada Nabi seorang. Teguran ni kepada kita. Kadang-kadang kita terlupa sebut insya-Allah. Tengok duduk tengah mandi je. Sekali habis pakai baju, Allah, aku lupa sebut semalam, aku lupa sebut insya-Allah. Maka kita sebut insya-Allah. Sebut, bukan dalam hati lah, sebut. Baik, kalau dalam hati kita tahu dengan izin Allah, baik, tak apa, tapi sebutkan. An yaqul insya-Allah. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Adakah di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam kisahnya apabila kita baca dalam ni, apa yang Allah nak bagi tahu, Nabi tak buat salah. Cuma Allah nak Nabi buat yang terbaik. Adakah nabi-nabi yang sebelumnya pernah buat benda yang sama? Ya. Dalam ni kisah yang pertama, kisah Nabi Adam AS. Minta maaf saya tak boleh nak pancarkan sebab saya tak sempat nak buat slide yang ni, no? Yang pertama kisah Adam AS, tuan-tuan boleh tengok surah Taha ayat 115. Ayat 115, apabila Allah Subhanahu Taala menceritakan Nabi Adam AS telah terlupa. Apakah terlupanya Nabi kat sini? Kan sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? La taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Jangan kamu menjadi orang yang menzalimi diri kamu sendiri dengan kamu menghampiri pokok tersebut, pokok larangan. Tetapi Allah Taala sebut apa dalam surah Taha? Walaqad ahidna ila adama min qabl fanasiya wa lam najid lahu azma. Seperti mana Nabi Adam AS kata telah bersetuju dengan peraturan Allah dan memang tahu tak boleh nak dekati pokok tersebut dalam keadaan sedar, tetapi fanasiya. Allah sebut apa? Tapi Nabi Adam terlupa. Siapa yang melupakan? Syaitan. Baik. Terlupa yang pertama dalam kisah Nabi ialah Nabi Adam AS. Maksud dia, lupa ni perkara yang terjadi kepada Nabi, termasuk Nabi Adam. Yang kedua, Nabi apa yang terlupa? Kita datangkan dua sini. Yang kedua adalah Nabi Musa AS. Ketika mana dalam surah Al-Kahfi juga ayat 73. Fala tu'akhidhni bima nasitu wala turhiqni min amri usra. Nabi Musa berkata, janganlah engkau marah akan aku disebabkan aku lupa. Nabi Musa kata kat siapa? Kata rayu kat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Taala telah letakkan syarat, kan? Apa dia? Bertemu dengan Khidir di Bainal Bahrain, kan? Di antara dua laut tersebut. Tapi dia terlupa, no? Dan janganlah engkau memberati daku dengan sebarang kesukaran dalam urusanku menuntut ilmu. Sebab dia nak pergi jumpa Khidir alaihissalam untuk mengaji ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala telah mengisyaratkan kepada beliau. Baik. So dekat sini nak kata bahawa Nabi Adam pernah terlupa. Yang kedua, Nabi Musa pun pernah terlupa. Dan yang ketiga yang berlaku ini adalah Nabi, yang ketiga ialah Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi tak ada dalam Quran, ada dalam riwayat Al-Bukhari. Dalam Al-Bukhari telah meriwayatkan apabila Nabi Sulaiman alaihissalam telah menyatakan dengan penuh yakinnya bahawa beliau akan
akan meniduri isterinya, menggauli isterinya dalam masa satu malam pada zaman tersebut. Satu malam dia akan bersama dengan isterinya. Beliau kata ada 70, ada riwayat kata 90, ada riwayat kata 100. Riwayat dalam Al-Bukhari sebut 70 imra'ah, bersama dengan 70 wanita. Maksud dia waktu tu ada hamba dia, ada isteri-isteri Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka dalam masa satu malam menggauli 70 orang isteri. Dan apa kata Nabi Sulaiman alaihissalam? Dia kata la'utafanna laylata ala 70 imra'ah. Aku akan bersama dengan isteri-isteri aku dan hamba-hamba aku malam ini, seorang demi seorang, 70 orang. Kulluhunna ta'ti bi faris. Pastinya daripada malam ini setiap seorang itu mesti ada zuriat, dan zuriat tersebut akan jadi faris. Faris ni ialah apa? Faris ni orang yang bawa kuda. Maksud dia orang yang menjadi pejuang agama. Yujahidu fi sabilillah. Mereka ini setiap seorang daripada 70 orang isteri tu akan ada setiap seorang tu seorang lah. Maksud dia 70 orang anak yang semuanya yang akan menjadi mujahid fi sabilillah. Tetapi apa dia? Ada pembantu dia sebut, faqala lahu sahibuhu qul insyaallah. Wahai Nabi Sulaiman, sebutlah insyaallah. Tapi dia tak dengar. Bukan dia tak dengar ni maksud dia sombong, tak. Dia tak dengar, dia tak sedar akan ada seseorang membisikkan dia kata insyaallah. Dia tak sebut insyaallah. Maka apa yang ni riwayat Al-Bukhari, apa yang terjadi dekat Nabi Sulaiman alaihissalam? Maka apabila setelah beberapa lama selepas itu, tak ada seorang pun yang Allah Subhanahu Wa Taala izinkan lekat benih daripada Nabi Sulaiman alaihissalam, kecuali seorang je yang lekat benih dia. Daripada 70 orang tu hanya seorang, 69 lagi tak jadi. Oleh kerana apa? Nak bagi pengajaran kepada Nabi Sulaiman, engkau tak sebut insya-Allah je. Satu tu dia tak sebut insya-Allah. Walaupun engkau diberikan segala pemerintahan atas dunia ni, tapi kerana dua perkataan insya-Allah, tiga perkataan insya-Allah, maka Allah Ta'ala tidak membenarkan perkara itu berlaku. Tapi Allah Ta'ala telah berjaya memberikan apa? Satu kandungan kepada dia. Dan apabila keluar kandungan tersebut tidak sempurna. Maksudnya gugur. Syaqqa, dia kata setengah, so gugur. Baik, itu ada tiga kisah. Baik, apa yang kita nak bagi tahu? Yang pertama, bahawa Nabi SAW bashar. Nabi adalah manusia. So perkara yang berlaku terlupa ini ialah fitrah basyariyah. Nak kata fitrah tak, sifat basyariyah. Memang manusia ni akan ada sifat pelupa dia. Tetapi pelupa Nabi adalah pada kehidupan Nabi, bukan pada syariat. Bermaksud Al-Quran Nabi takkan lupa, sebab ia telah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan dipelihara pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan dekat sini bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun Nabi terlupa, itu bukanlah satu kesalahan. Ia adalah sifat basyariyah. Ia adalah sifat menandakan kepada kita bahawa Nabi memang adalah seorang manusia. Nabi bukan malaikat. Nabi adalah manusia. Dan Nabi SAW juga menyebut di dalam satu hadis riwayat Ibn Majah, Nabi kata, innallaha wada'a an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Nabi kata sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan kepada umat aku, yang pertama, ada di kalangan umat aku yang dia keliru. Maksudnya dia melakukan kesalahan. Yang kedua, ada di kalangan umat aku yang ada sakit kealpaan. Dan yang ketiga, ada yang akan dipaksa. Maksudnya kat sini Nabi SAW menyatakan bahawa Allah memaafkan tiga perkara ini. Orang yang pertama adalah orang yang melakukan kesalahan, bukan sengaja. Yang kedua, dia alpa, dia terlupa. Maka orang yang terlupa ni diangkat daripada sebarang kita katakan
Macam mana? Terlupa, maksudnya kalau kita terlupa, kita dibebaskan daripada apa-apa disabitkan dengan jenayah, ataupun kita dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan terpaksa. Maka tiga keadaan ini adalah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekali lagi kita katakan bahawa yang terakhir Allah Subhanahu wa taala kata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sanuqri'uka fala tansa illa ma sya Allah. Allah kata kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami akan bacakan ke atas kamu sehingga kamu tidak terlupa. Baca apa ni? Quran. Apa dia? Syariat agama. Illa ma sya Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Baik. Kesimpulan yang boleh kita katakan pada malam ni, kita tak panjanglah pada malam ni, bahawa yang pertama, para nabi juga dalam hadis dan dalam ayat Quran menyebut para nabi juga melakukan kealpaan, dan kealpaan ni juga adalah dengan bimasyiatillah. Maka Allah Subhanahu wa taala nak ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya lepas ni, walaupun perkataan tersebut perkataan yang sangat kecil, tetapi ia memberi impact yang sangat besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Allah tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermaksud Allah Subhanahu wa taala menegur kita. Kita buat perancangan cantik dah, tapi kita terlupa, insya-Allah. Orang exam, anak kita exam, kita hantar tuition dan sebagainya, kita dah buat plan cantik dah untuk dia, tapi kita lupa berdoa kepada Allah. Segala usaha kita katakan bahawa dia boleh tu, lupa sebut insya-Allah. Maka pada hari exam ada orang yang dengan izin Allah memberikan kepadanya sakit, maka dia tak dapat apa yang dia nakkan. So nak bagi tahu dekat kita bahawa teguran Allah, walaupun benda itu kecil, tetapi nak tunjukkan walaupun sekecil benda, ia tetap di bawah masyiatillah, tetap di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala, innallaha latifun khabir. Allah Subhanahu wa taala maha halus. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang ada, ya'lamu ma fis sudur, apa yang ada di dalam hati-hati kita. Baik hati Nabi, orang yang Nabi adalah Nabi, orang yang paling bersih sekali, khairul bariyah di atas muka bumi, itu pun Allah Subhanahu wa taala tegur Nabi. Dan Allah Taala tahu hati Nabi macam mana, kan? Cuma kita reflect kepada diri kita, kadang-kadang kita pun tak tahu kita sebut ke tak insya-Allah. Kita pun terlupa. Kita terlupa, bukan kita terlupa sebut insya-Allah, kita pun terlupa kita sebut ke tak sebut, lagi teruk, kan? Maka semoga apa yang diceritakan ini kepada kita, insya-Allah sangat kecil, impaknya besar, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan keseluruhan surah Al-Kahfi, dan juga daripada surah Al-Isra. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa cukup sekadar tu, kan? Saya bukalah sekiranya ada persoalan. Kalau tak ada persoalan, saya tutup terus. Baik, insya-Allah saya pun minta maaf, saya tak sempat nak sediakan slide. Kalau sediakan slide, saya boleh nyatakan hadis, boleh baca sama-sama, kan? Tapi hari ni tak ada slide. Kita hanya tengok pada Al-Quran tu je lah. Wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan ada soalan ke? Ke saya ada salah nak tegur ke? Ya bang. Saya nak tanya. Yang surah Al-Isra tadi ayat berapa dah? Okey, surah Al-Isra. Sekejap nah. Yang saya sebut tadi pasal apa dah? Surah Al-Isra dia menjawab persoalan. Hakikat ruh. Baik. Surah Al-Isra. Baik, saya tengok balik nah. Ayat tu, yas'alunaka 'anil ruh. Qul
katakan bahawa roh itu Allah Subhanahu Taala lebih mengetahui akan hakikatnya. Jangan surah Al-Isra kita tengok sama-sama. Siapa yang dapat detect dah daripada awal ayat berapa ya? Dalam buku ni dia tak tulis. Sekejap. Sekejap nah. Ayat berapa? 80? 85. Okey. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ini, wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal 'ilmi illa qalila. Ini jawapan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawapan dia, mereka bertanya kepadamu tentang roh. Siapa orang Quraisy lah. Kan? Katakan wahai Muhammad, roh itu adalah urusan Tuhanku dan tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja. So persoalan yang ketiga ni Allah jawab dengan begitu simple bahawa ia adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu adalah jawapan daripada Allah kepada Nabi, dan Nabi pun jawab macam tu. Nah, wallahu taala alam. Itu adalah jawapan direct kepada Nabi dan kepada orang Yahudi. Baik. Ayat 85. Wallahu ta'ala alam. Baik. Ada soalan lagi? Ya. Cuma betul sikit je turutan nombor-nombor ayat pada yang Ustaz cakap tadi tentang pandangan Umar versus Abu Bakar tadi tu. Pada surah Al-Anfal ayat 67. Oh, 67. Okey, baik. Saya kata 68 lah. Okey. Yang tadi saya ada sebut tentang teguran Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula pada ayat yang ke-7. Wa ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Yang tu ke? Bermula ayat 67 sampai, kalau ikutkan teguran penuh sampai ayat 71. No, itu adalah teguran penuh Allah Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan Nabi memilih pandangan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi yang Allah nak adalah Allah nak pandangan Umar Al-Khattab. Sehingga kan selepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Law kana nabiyyun ba'di lakana Umar. Sekiranya ada ciri-ciri kenabian itu, ciri-ciri itu ada pada Umar. Baik. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk Umar lagi. Minggu depan lah, bulan depan. Umar menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tak nak ikut cakap Umar. Kemudian Nabi dihalang oleh Umar. Nabi dihalang dengan dada Umar. Maksud dia apa yang Nabi nak buat? Nabi nak pergi sembahyang kepada Abdullah bin Ubay, kepada bapa segala ketua munafik. Orang yang menghalang siapa? Umar lagi. Umar kan duduk halang dia, kan? Dan Allah Subhanahu Wa Taala tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pergi sembahyang kepada Abdullah bin Ubay? Sebab apa Allah Taala tegur Nabi? Adakah Nabi buat salah? Adakah Nabi buat dosa? Nanti akan dibincangkan kemudian di dalam surah At-Taubah. No? Wallahu taala alam. Jadi rasa cukup sekadar tu. Aku liqali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana hadir malam ni. Terima kasih banyak.